masukkan ke dalam sebanyak 3/4 inci. Okey, daripada sini. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Okey, untuk video kali ni saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita lukis pola untuk buat blouse. Selain pada buat blouse, pola ni juga kita boleh guna untuk buat baju kurung moden. Okey, sebab potongan ataupun cara nak lukis pola tu sama sahaja, tak jauh beza pun. Okey, sebelum kita terus kepada cara melukis pola, saya nak tunjukkanlah peralatan-peralatan yang perlu ada untuk lukis pola. Sebab kalau ada peralatan ni, cara kita nak lukis pola tu akan menjadi lebih mudah. Okey, pertama sekali kita mesti ada tali tip lah. Kalau tak ada tali tip memang susah. Okey, jadi gunakan tali tip untuk buat baju. Sebelum kita lukis pola, kita mesti ada ukuran badan. Jadi sebelum nak lukis pola tu, pastikan ada ukuran badan masing-masing. Tak kiralah diri sendiri ataupun orang lain punya. Okey, selain daripada tali tip, kita perlukan pembaris lengkung macam ni. Okey, pembaris lengkung macam ni. Selain daripada pembaris ini, kita perlukan pembaris L. Okey, pembaris macam ni. Okey, dan macam biasa kalau nak lukis pola, kita perlukan kertas. Macam saya, biasanya saya guna kertas minyak. Untuk video kali ni, saya nak buat atas kertas A4 sahaja, tetapi dengan menggunakan pembaris sama sahaja macam pembaris ni, tapi berskala kecil. Sebab mudah untuk saya nak record. Okey, kamera dekat atas, saya record dekat bawah. Okey, jadi jom kita tengok cara untuk lukis pola untuk buat blouse. Jom. Jom kita teruskan kepada cara-cara untuk melukis pola. Sebelum tu kita kena buat satu garis lurus dekat atas ni dan satu garis lurus dekat tepi ni. Okey, jom kita buat dahulu. Okey, kita dah buat garisan lurus. Jadi saya akan tandakan dekat atas ni nombor 0. Okey, ini kita jadikan sebagai garisan bahu lah. Macam tu. Okey, kemudian daripada garisan bahu turun ke bawah, kita ambil ukuran labuh baju kita lah. Okey, ukuran labuh baju blouse yang saya ada adalah 26 inci. Jadi kita tandakan labuh baju 26 inci. Okey, 26 inci untuk labuh baju. Okey, kemudian kosong turun ke labuh pinggang sebanyak 15 inci. Okey, 15 inci ni adalah ukuran bahu turun ke pinggang yang standard. Okey, tapi ada orang yang mempunyai badan yang panjang, jadi ikut ukuran masing-masing. Tapi dekat sini saya tunjukkan ukuran yang standard. Okey, jadi turunkan 15 inci untuk kita dapatkan garisan untuk pinggang. Okey, garisan pinggang saya tandakan dengan nombor 2. Kemudian daripada garisan bahu juga kita perlu turun untuk kita dapatkan garisan dada. Okey, untuk garisan dada, macam mana kita nak dapatkan? Okey, kita ambil ukuran lilit dada. Kemudian kita perlu bahagikan dengan 4. Okey, jadi ukuran lilit dada yang saya ada adalah 33 inci. Bahagikan dengan 4, kita akan dapat 8 suku inci. Okey, jadi kita tandakan 8 suku inci daripada bahu turun ke bawah. Macam tu. Jadi kita buat lagi satu garisan. Kosong turun ke 3. Kita dah dapat garisan untuk dada. Kemudian daripada nombor 2 kita perlu turun ke bawah untuk kita dapatkan garisan untuk
punggung. Okey, untuk ukuran standard kita perlu turunkan 8 inci. Tapi ikut kesesuaian tubuh badan lah. Kalau orang tu tinggi, ukuran dia lain. Ini adalah ukuran standard. Jadi turunkan 8 inci ke bawah. Untuk kita dapatkan garisan punggung. 4 untuk garisan punggung. Lepas tu, daripada kosong ke sana, kita kena tandakan 3 inci. Ini untuk leher. Tapi ada orang yang suka leher besar. Jadi boleh tambah. Ada orang yang suka leher kecil, boleh kurangkan. Okey, untuk yang ni standard lah. Okey, 3 inci. Jadi tandakan kosong ke 5 ni 3 inci. Kemudian daripada kosong ke bahu, kita perlu ambil ukuran bahu dan bahagi dengan 2. Okey. Ukuran bahu yang saya ada adalah 15. Jadi 15 bahagi 2 kita akan dapat 7,5 inci. Jadi tandakan kosong ke 6. Okey, 7,5 inci dan kita beralih kepada garisan dada. Garisan dada ke sana juga sama, iaitu 7,5 inci, sama macam kosong ke 6. Okay, ingat saya ulang sekali lagi, kosong ke 6 ukuran dia sama dengan 3 ke 7. Okay, jadi kita boleh gariskan, temukan nombor 6 dan nombor 7 dengan satu garis lurus macam ni. Okay, selepas itu daripada nombor 6 kita perlu turunkan sebanyak 1 inci ke bawah. Jadi kita turunkan 1 inci ke bawah dan tandakan dengan nombor 8. Okey, kat sini 6 turun ke bawah 1 inci dan kita tandakan dengan nombor 8. Okey, gariskan, temukan nombor 5 dengan nombor 8. Temukan nombor 5 bertemu nombor 8 macam tu. Kemudian daripada kosong, okey, kita perlu turunkan untuk leher sebanyak 3/4 inci. Ikutlah, kalau orang tu suka dia punya keluasan leher tu agak ke bawah, tambah. Kalau dia tak suka, boleh naikkan sikit. Jadi untuk ukuran saya turunkan 3/4 inci. Okey, dekat sini. Jadi saya akan tandakan dengan nombor 9. Kemudian kita boleh gabungkan nombor 5 ke nombor 9 dengan menggunakan pebaris lengkung ni. Okey, adjust lah supaya lengkungan tu jadi cantik. Okey, 5 bertemu 9 dengan menggunakan pembaris lengkung. Okey, daripada garisan dada ni kita nak ke sana, kita ambil ukuran dada bahagi dengan 4. Okey, kemudian kita perlu tambah dengan 3/4 inci. Okey, ukuran dada tadi bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. Kita akan dapat 8 suku inci. Kemudian tambahkan lagi dengan 3/4 inci jadi 9 inci. Jadi dekat sini ke sana buat satu garisan baru 9 inci. Okey, dekat sini saya akan tandakan dengan nombor 10. Daripada tanda nombor 10 ni kita perlu turun ke bawah sebanyak 1/2 inci. Okey. Turun ke bawah 1/2 inci dekat sini. Jadi dekat sini saya tandakan dengan nombor 11. Okey. Lepas tu kita beralih kepada garisan punggung. Garisan punggung ke sana kita perlu ambil ukur lilit punggung bahagi dengan 4 dan kemudian tambah dengan 3/4 inci. Okey, ukuran punggung yang saya ada. Okey, punggung 38. Okey, 38 inci bahagi dengan 4. Okey, bahagi dengan 4 akan dapat 9,5 inci. Okey, 9,5 inci tu kita tambah dengan kelonggaran. 3/4 inci tu adalah kelonggaran. Kalau orang tu nak dia punya blouse fit dengan badan, bolehlah buat 1/2 inci saja kelonggaran. Kalau dia nak longgar-longgar, boleh tambah 1 inci ke 3/4 inci ke macam tu. Okay, jadi saya akan tambah 3/4 inci dan akan jadi 9 inci. 9 inci ke? Kira balik lah.
Okey, 9,5 inci. 9,5 inci kita perlu tambah dengan 3/4 inci. Okey, jadi kita akan dapat 10 1/4. Okey, jadi kita tandakan 10 1/4 dekat sini, dekat punggung. Tandakan dengan nombor 12. Kemudian dekat labu baju ni pun sama juga. Okey, ukuran dia sama, 10 1/4 inci. Tandakan dengan nombor 13. Macam tu. Okey, jadi 4/12 sama dengan 1/13. Okey, macam ni. Okey, sekarang kita perlu gariskan daripada nombor 11 ke 12. Okey, 11 ke 12 buat satu garis lurus. Macam ni. Okey, kita tengok kepada garisan pinggang. Okey, garisan pinggang. Okey, dekat sini kita perlu masukkan sebanyak setengah inci ke dalam. Okey, setengah inci. Jadi masukkan setengah inci dekat sini dan saya akan tandakan dekat sini dengan Z. Okey. Gunakan pembaris lengkung untuk kita lengkungkan daripada 11, Z, 12 dan 13. Okey, kita adjust lah cantik-cantik. Gunakan pembaris lengkung. Okey, jadi pola kita dah dapat macam ni. Daripada garisan dada turun ke pinggang, ke punggung, seterusnya ke labu baju. Okey. Untuk pola bahagian depan, kita perlu turunkan 1 inci dekat nombor 1 ni supaya bahagian depan tu terletak elok lah. Okey, turunkan nombor 1 inci dekat sini. Dan kita gunakan pembaris lengkung untuk kita lengkungkan daripada 13 ke sini. Okey, macam tu. Okey, seterusnya kita beralih kepada bahagian pola ketiak. Okey. Okey, untuk bahagian pola ketiak ni, okey, daripada nombor 8 ke 7 kita perlu bahagi 2. Okey, guna tali tip sahaja untuk mudah. Okey, 8 ke 7 bahagi 2. Kita tandakan tengah-tengah. Center antara 8 ke 7. Okey, kemudian daripada center kita perlu masukkan ke dalam sebanyak 3/4 inci. Okey, daripada sini kita perlu masukkan ke dalam 3/4 inci. Jadi dekat sinilah. Okey, 3/4 inci ke dalam. Okay, saya zoom sikit. Okey, macam tu. Selepas itu, okey, daripada garisan tengah-tengah ni kita perlu turunkan sebanyak 3/4 inci ke bawah. Okey, 3/4 inci ke bawah macam ni. Ini masuk, ini ke bawah. Selepas tu kita boleh gariskan lengkung 8 ke sini dan sini terus ke nombor 11. Kita gariskan. Okey, jadi kita akan dapat pola bahagian depan dah siap. Okey, perbezaan dengan pola bahagian belakang adalah kat bahagian ni, dekat tanda yang kita turunkan tadi ni, kita perlu masukkan setengah inci. Kat sini kita perlu masukkan setengah inci. Jadi dekat sini. Perbezaannya dekat situ sahaja. Jadi kita boleh adjust 8. Kita jumpa dekat sini dan terus ke nombor 11. Itu sahaja perbezaan dia. Jadi saya akan cuba lakarkan dengan pembaris lah, dengan menggunakan pen biru. Okey. Yang
yang warna biru ni adalah untuk pola bahagian belakang. Dan pola bahagian belakang juga perbezaannya dari segi leher lah. Leher dia lebih ke atas. Okey, untuk leher bahagian belakang kosong, turun ke bawah sebanyak setengah inci sahaja. Okey, jadi kita boleh tandakan setengah inci kat sini. Dan guna pembaris lengkung ni dan kita gariskan je lah. Ni untuk pola bahagian belakang. Okey, jadi pola kita dah siap. Okey, suka saya ingatkan sekali lagi perbezaan untuk pola bahagian depan dan belakang cuma 3. Okey, untuk bahagian belakang daripada kosong turun ke sini hanya setengah inci. Berbanding dengan pola bahagian belakang kosong turun ke 9, 3/4 inci. Okey, itu perbezaan yang pertama. Yang kedua, dekat bahagian ketiak daripada titik di sini kita hanya perlu masukkan sebanyak setengah inci. Jadi 8 bertemu dekat sini dan sini bertemu ke nombor 11. Okey, dia lebih luas berbanding dengan pola bahagian depan. Pola bahagian depan garisan yang warna merah ni lebih luas. Yang warna biru ni adalah bahagian belakang. Lagi satu perbezaan adalah untuk bahagian belakang kita tak perlu turun 1 inci ke bawah. Kita hanya potong straight sahaja, lurus sahaja. Okey, macam ni. Jadi dah siap pola untuk bahagian depan dan bahagian belakang. Nanti saya akan tunjukkan ataupun potong perbezaan untuk pola bahagian depan dan pola bahagian belakang. Okey, jadi kita boleh lihat perbezaan antara pola bahagian depan dan pola bahagian belakang. Okey, sekejap saya nak label dulu. Okey, perbezaannya tak banyak, cuma berbeza dekat leher lebih sempit, yang ni lebih besar. Ketiak dia lebih luas berbanding dengan pola bahagian depan. Dan bahagian labuh baju belakang lebih lurus. Tapi untuk pola bahagian depan sedikit lengkung. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Selamat mencuba.